Bismillah. Allahu Akbar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini kita dapat berjumpa lagi. Dapat berjumpa balik, boleh duduk di surau kita, boleh bersembang, bercakap sebagai peringatan kita. Jadi untuk perkongsian, semalam ni Ana pergi ke Bukit Lancung. Tuan-tuan tahu Bukit Lancung di mana? Di belakang Putra Haik, kampung lah, kampung. Sebab ada seorang sahabat Ana, lama kami duduk berkawan, tahun 90-an lagi. Dia dulu jadi jawatan kuasa Masjid Al-Munawwarah Seksyen 27 Shah Alam. Lepas itu dia pindah duduk dengan Seksyen 28 Surau Ad-Din. Last sekali dia pindah, ada buat rumah di Kampung Lancung, insya-Allah. Jadi masa banjir tu Ana tak ingat tentang dia ni. Kata dia duduk Bukit Lancung, Ana tak ingat dia. Setelah mana Ana balik, duduk sembang dengan orang rumah. Orang rumah tanya, macam mana kata Haji Mahdi. Dia nama Mahdi, Haji Mahdi. Baru teringat. Apabila teringat kepada dia, tuan-tuan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, ini ada satu telefon. Siapa yang tertinggal di dalam tandas boleh menuntut di sini, insya-Allah. Terima kasih sahabat kita yang tolong bagi kat kita, insya-Allah. Insya-Allah ada aku lepas ni, insya-Allah. Baik, terima kasih. Jadi Ana teringat, tuan-tuan, Ana pun telefon kat dia. Telefon punya telefon, tuan-tuan, dia bercakap antara keluar suara dengan tak keluar suara. Antara keluar dengan tak keluar suara, maknanya keadaan banjir yang menimpa ke atas dia tu amat dahsyat. Ana pun tak tahu dahsyat mana. Setelah mana Ana pergi tu, barulah Ana nampak selepas daripada Putra Haik tu sampai ke kampung Bukit Lancung, Kusin balik tu, Masya Allah tuan-tuan, barang-barang yang rosak diletakkan di tepi jalan tu sepanjang-panjangnya. Adalah lori 2-3 buah pergi duk angkut tu. Ana rasa dalam seminggu 2 tak habis banyak. Jadi apabila Ana pergi rumah dia, dia pun tunjuklah dekat nak sampai ke Shilling. Maknanya seluruh harta benda yang ada dalam rumah dia tu total lah habis. Tak ada. Hatta baju-baju, kain baju dia pun, hari Ana pergi semalam tu duk basuh balik, ada yang boleh pakai, ada tak boleh pakai. Adik Ana pun tanya dia, alhamdulillah lah, boleh lah duk berkomunikasi sikit. Dia nak cerita, Allah izin hari berlaku banjir tu, dia dalam keadaan COVID. Dan isteri dia pun dalam keadaan COVID. Cuma anak dia seorang aja yang terselamat.
Jadi dia kata waktu maghrib tu nampak, dia kata air tu duduk bawah aja. Sampai ke Ansha tu naik ke tangga. Jadi orang jadi apa orang panggil dalam suasana kalang kabut. Maka masa itulah dia kata dia tak tahu nak pilihan mana, ajak anak-anak isteri apa pergi masjid. Sampai saja di masjid air masih naik, pakat lari dia kata ramai-ramai pergi ke sekolah apa tu Putra Haid, sebab Putra Haid tu duduk tempat tinggi. Dalam masa yang sama dia kata kau apa ni ambulans mari ambil dia dalam keadaan dia COVID. Itu cerita dia lah. Itu dia. Yang anak nak ambil pengajaran yang tuan-tuan, Allah bagi hujan 2 hari je. Kan Allah bagi hujan 2 hari. Cuba kita bayangkan bagaimana kalau Allah bagi hujan tu seminggu, ataupun hujan tu sebulan, ataupun sebagainya seperti yang kita dah dengar selama ini. Bagaimana Allah datangkan bala musibah kepada umat-umat yang terdahulu, kemarau sampai 3 tahun. Kemarau sampai 3 tahun. Banjir besar yang berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang sanggup naik ke bukit. Mereka kata naik di bukit itu insya-Allah akan selamat. Nabi telefon dengan insya-Allah. Anda ucap terima kasihlah orang yang tolong bagi itu, doakan dah insya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Jadi kalaulah Allah bagi itu tuan-tuan, kita kata kita nak naik bukit tempat tinggi, Allah musnah juga tuan-tuan duduk di atas bukit, mari banjir besar tenggelam juga, termasuklah anak dan isteri Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Adi walana bluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal amsi was samarat wa basyiris sabirin. Allah nak uji kita tuan-tuan. Allah uji dengan sedikit ketakutan, Allah uji dengan sedikit kelaparan. Untuk siapa? Untuk kita orang yang beriman. Allah datangkan dalam banyak bentuk bencana dan sebagainya. Allahu akbar. Jadi anak pun duk baca kitab, duk cerita, antara lain ulama-ulama peringatkanlah kepada kita. Dalam satu hadis diceritakan badiru bis sadaqah fa innal bala la yataqatta'aha. Nabi sebut bersegeralah kamu untuk bersedekah, kerana sesungguhnya bala tidak melampaui sedekah. Apa maksudnya tuan-tuan? Orang yang duk bersedekah ni maknanya Allah akan selamat mereka. Sebab itu dia katakan bala tidak melampaui sedekah. Alhamdulillah tuan-tuan, yang kita duk bagi sikit sebanyak tu, lebih daripada makan minum kita tu, yang kita duk bagi sedekah sikit sebanyak itulah sebagai penyebabnya Allah nak selamat kita. Allah nak selamat kita insya-Allah. Dan inilah yang pernah disebut oleh ulama-ulama. Kata ulama, peliharalah harta kamu dengan menunaikan zakat. Peliharalah harta kamu dengan menunaikan zakat. Alhamdulillah, ramai orang yang bayar zakat, tapi ramai juga orang yang tak bayar zakat nanti. Dia kata ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Maknanya orang yang selalu duk bersedekah ni, insya-Allah Allah akan selamat dia daripada penyakit-penyakit kronik. Allahu a'lam, ini disebut. Dan hadapilah ombak-ombak musibah, bencana, malapetaka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik kata-kata ni. Maknanya tunaikanlah zakat untuk kita nak jaga harta kita. Ubat penyakit kita adalah bersedekah. Nak selamatkan musibah dengan doa. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, hari ni kita nak kena ambil guna pakai dalam kehidupan kita. 3 benda ni nak jadikan amalan kita. Zakat wajib, sedekah sunat. Dua tu beza. Tapi sedekah ni tidak ada pilihan lain, mesti kena bayar. Sedekah mengikut kemampuan kita, kena lakukan. Dan musibah akan terangkat dengan doa-doa kita insya-Allah. Allahu a'lam.
Tu sedikit muqaddimah kita pada malam ni, insya-Allah. Allah Allah. Kau macam mana tuan-tuan? Boleh kan ni anak nak cakap ni? Ha? Agak-agak boleh ke? Kau tak boleh kan? Insya-Allah nak. Kita ambil sikit ni nak. Allah Allah. Insya-Allah. Jadi malam ni anak nak ajak kita sama-sama bincang berkaitan dengan bahaya menangguh-nangguhkan ketaatan. Bahaya menangguh-nangguhkan ketaatan. Bila nak sembahyang, tunggu dulu. Bila nak puasa, nanti dulu. Bila nak buat baik, awal lagi. Kita tak nak hati kih-kih yang macam tu. Amai tak? Amai kawan-kawan kita. Dah tak apa, Ustaz, awal lagi, tunggu bencin. Dah bencin dia tak apa, saya awal lagi, sihat elok lagi. Tiba-tiba koh atau koh tuan-tuan ni, Allah ambil kita dalam keadaan kita duduk sonok ni ni kita nak tengok lah. Ni yang kita nak tengok perbincangan kita pada malam ini. Sebab itu kata ulama kata nak sampai ya. Kata ulama, hendaklah kamu mensegerakan ketaatan. Maknanya jangan tangguh-tangguh. I'mal di dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamudu qada. Cantik. Buatlah kerja dunia macam nak hidup selama-lamanya. Buat kerja dunia tak pernah habis, tuan-tuan. Tapi buatlah kerja akhirat macam nak mati besok. Buat kerja akhirat ni macam nak mati besok. Agak-agak macam mana, tuan-tuan? Kalau kita tahu kata kita nak mati besok, tuan-tuan, malam ni tak ada buat apa dah lah. Duk baca Quran, duk berzikir, duk berdoa, itulah akan kita lakukan. Jadi disebut kepada kita dalam hadis ni, buat kerja dunia macam nak hidup selama-lamanya. Baik itu tuan-tuan, buat kerja dunia tak habis. Lepas satu mari satu, lepas satu mari satu. Sampai ke peringkat pencen ni pencen ni pun nak buat lagi, tuan-tuan. Kawan tu haji awang kita ni orang pencen ni. Kan kita orang pencen ni. Habis sepatutnya kita kata dah tua ni tak payah dah. Oh, lagi banyak pula, tuan-tuan, kau pencen ni. Nak cerita tu lagi tua lagi banyak, lagi tua lagi banyak. Allah. Kerja apa tu? Kerja dunia. Tapi jangan lupa buat kerja akhirat macam nak mati besok. Kerja sungguh-sungguh, tuan-tuan. Buat kerja sungguh-sungguh, maknanya bersegera kita. Jangan duk tangguh-tangguh. Dan janganlah sama sekali kita menangguhkan ketaatan kita pada masa yang akan datang. Kita tak tahu lepas ni kita boleh hidup ataupun tidak. Ini antara lain yang disebut. Sebab itu dia kata orang yang selalu menangguh-nangguhkan ketaatan itu, dia kata mendatangkan banyak bahaya. Mendatangkan banyak bahaya. Sebab itu dia kata setiap manusia ianya terdedah dalam berbagai-bagai bencana dan pekerjaan yang tidak ada akhirnya, yang tidak ada kesudahannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut macam mana, tuan-tuan? Nabi kata ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, rebutlah peluang 5 perkara sebelum ianya datang 5 perkara. Ambil masa yang ada peluang ni. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Nabi. Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Syababaka ni maknanya masa zaman muda. Masa zaman muda sebelum mari masa tua. Ni anak-anak muda kita, ramai anak-anak muda. Jangan nanti tunggu tua baru nak buat. Tak, buat zaman muda, tuan-tuan. Kerana zaman muda ni zaman yang paling efektif. Zaman atau masa yang memberikan kekuatan. Kan Nabi Allah sebut dalam Quran, mula-mula Allah bagi kita dalam keadaan lemah. Lepas tu dia jadikan kita dalam keadaan kuat gagah. Kemudian kita menjadi dhaif wa syaibah pula. Masa tu kita jadi tua dan beruban. Lepas tu mati. Nah, jadi zaman muda, jangan duk tunggu tua.
Tapi dah tua macam kita, nak buat macam mana dah? Tua dah kita belakang ni, nak buat macam mana? Maka disebutlah kepada kita, rebutlah masa zaman muda ni, jangan sampai tunggu tua. Wasihhataka qabla saqamika. Masa kamu sihat, janganlah sampai masa sakit. Masa kita sihat ni tuan-tuan, marilah kita beramal ibadat, marilah ke masjid, marilah surau, mari kita pakar imarah masjid kita. Ni masa mana masa kita sihat ni? Tak tahu esok lusa, tak tahu. Allahu Akbar. Ana ada seorang sahabat, 2-3 minggu lepas duduk sembang elok apa. 2-3 hari yang lepas ni, Allah izin dia kena COVID. Dan tadi dapat berita malam ni doktor nak tidurkan dia. Allahu Akbar, Masya Allah tuan-tuan. Tidur ni nak 50-50 lah kita kata ada. Mudah-mudahan Allah selamat dia, Masya Allah. Ini dia tuan-tuan. Inilah anak nak sebut. Zaman kita sihat tuan-tuan. Sebab itu ulama kata kalau kita masa sihat ni mari ulang-alik masjid. Tiba-tiba kita jatuh sakit, tak boleh nak mari masjid surau. Allah akan bagi ganjaran juga. Sebab apa? Sebab kita ada mari. Yang kita tak mari itu bukan sebab tak mari, tapi kita dihalang dengan sakit. Hari ini sakit banyak tuan-tuan. Ni kami grup pencen ni. Grup pencen, Persatuan Orang Pencen ni. Orang pencen ni tuan-tuan. Bila-bila masa je. Bila-bila masa. Ni kami dah umur 65 ni. 60 tu dia kata baru lagi, baru pencen lah. 65 tak baru dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi masa sihat kita jangan tunggu masa sakit. Dah sakit tuan-tuan, maaf nak sebutlah, kita nak rokok, nak semayang pun payah, nak sujud pun payah. Tu nak tengok ramai kawan-kawan kita yang duduk atas kursi. Tapi alhamdulillah nak mari surau ni tak ada nampak orang duduk atas kursi. Alhamdulillah. Adalah 2-3 surau yang free kursi, tak ada orang duduk atas kursi. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke surau kami di Surau Prima tu, duduk atas kursi pun dah ada. Dah. Maknanya tak boleh nak berdiri betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian Nabi sebut lagi kepada kita, wa ghinaka qabla faqrika. Masa kita berada, jangan duk tunggu apa-apa. Maknanya masa kita berada ni, kita gunakanlah lebihan harta-harta kegunaan kita tadi dengan kita berzakat, kena berinfak dan sebagainya. Ini disuruh kita buat tuan. Bukan dia suruh duk simpan harta dah tuan. Simpan nak buat apa tuan? Simpan nak buat apa harta kita? Kalau tidak, ianya ditransferkan kepada amal soleh kita, pahala kita. Nak tinggal kat anak-anak pakat kerja belaka, dia carilah tuan-tuan, insya-Allah. Tak guna harta tadi untuk nak menyelamatkan kita nanti di akhirat nanti. Sebab itulah Nabi sebut 3 perkara apabila mati kita tak putus habis amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama Nabi sebut sadaqatin jariyah, sedekah kita. Sedekah kita yang kita masuk RM10 ke RM1 ke RM5 dan sebagainya itu pun, itulah sedekah kita. Itulah yang akan dinilai nanti di hadapan Allah, walaupun dah kita mati tuan-tuan. Walau dah kita mati, dia masih berjalan berterusan. Masya-Allah. Masya-Allah. Sebab itu kalau ada peluang masjid minta ke surau minta untuk nak tukar kapet ke nak buat apa-apa juga, jangan tinggal tuan-tuan. Tak bagi banyak, bagi sikit. Tapi kapet baru lagi tak ada masalah lah. Maknanya apa-apa sajalah yang pihak surau nak bagi, nak minta, nak buat, yang berkaitan dengan surau kita, tak apa kita bagi tuan-tuan. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit, kena bagi. Sebab itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Allahu Akbar tuan-tuan. Dan yang akhir sekali Nabi SAW sebut, wa hayataka qabla mautika. Masa kita hiduplah tuan-tuan. Masa kita hiduplah kita nak pergunakan seluruh harta yang kita miliki, kesihatan yang kita masih ada. Inilah masa untuk kita nak beramal ibadat kepada Allah. Ini tuan. Mati tak ada dah tuan-tuan. Ana maaflah ana sebut. Ada setengah kawan-kawan kita mati itulah nak sedekah sana, nak sedekah sini, nak tahlil sana, nak tahlil sini.
Tak apa, buat, tak ada masalah. Tapi sebelum orang lain buat, kita kena buat dulu, tuan-tuan. Kita yang kena ambil dulu buat kerja-kerja ni. Nah, bila ni masa kita hidup. Kita hidup. Allahu Akbar, masya-Allah. Sebagai maklumat, tuan-tuan, insya-Allah ana ni pada 4 hingga 7 Februari 2022 ni, bulan 2 ni, ana pakat dengan puak-puak pencin di Putrajaya ni lah dan sekitarnya lah. Ada 30 orang. Ada 30 orang. Kita nak pergi buat program di Sabah. Kita nak pergi di Kundasang dengan di Ranau. Nah, yang nak pergi ni 95% orang pencin belakang. Orang pencin belakang. 95% ni. Nak pergi buat apa, tuan-tuan? Nak pergi ni, nak bawa duit seorang RM1 tu. Maknanya seorang sikit lah. Nak buat apa? Nak pergi bagi kat orang kampung yang duduk di Kundasang dengan duduk di Ranau. Hak di Ranau tu, kalau tuan-tuan masih ingat nama Ustaz Nazri, dulu dia penyanyi kumpulan Raihan yang pertama dulu. Dia asalnya orang Arkam, lepas tu keluar Arkam tu tubuh pasukan nasyid lah. Pergi duduk nasyid, kata dia mana di pasar-pasar tani, pasar-pasar malam. Dia buat kutip derma, nak apa? Nak jaga dia punya ma'had tahfiz dia. Di kampung dia tu, dia kata sejak dia masuk Islam tu, sampailah dia keluar pergi penyanyi kata tu, dia kata tak pernah dengar suara azan. Tak pernah dengar suara azan. Sebab itu dia kata masa dia duduk dalam Raihan dulu, paling mewah hidup. Mewah hidup. Duit banyak, harta banyak, hotel 5 bintang saja. Tapi dia fikir-fikir kampung dia ni tak pernah dengar azan. Selain daripada radio lah, tak pernah dengar azan. Kami masuk pergi ke kampung dia tu, perjalanannya lebih kurang 1 jam. Nama kampung tu Kampung Bitong. Kampung Bitong. Kami pergi, memang tak ada, tuan-tuan. Dialah pergi buat satu masjid, sumbangan orang ramai di kampung dia, panggil orang pakat mari. Alhamdulillah ada dah 4, 5, 60 keluarga dah masuk Islam, yang di bawah bimbingan dia. Ini tempat yang kita nak pergi. Waktu itu apabila anda beritahu kami nak pergi ni, dia kata, Ustaz, anda beritahu dah ke orang kampung, orang Putrajaya nak mari, rumah apa kampung kita nak bagi sumbangan ke kita. Duit tak ada banyak lagi, tak tahu duit tak tahu gitu. Tapi kita yakin apabila kita nak buat baik, Allah akan bagi jalan-jalan. InsyaAllah Allah akan bagi anda. Jadi kami nak pergi orang tua belakang ni. Nak pergi orang tua, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan tolong doakanlah. Tolong doa supaya projek ini berjalan lah. Secara umumnya insya-Allah lah apabila dah beli tiket apa tu orang kata adatnya boleh lah. Tapi wallahu alam lah, kerja Allah belaka. Dan keduanya nak minta, nak maklum tuan-tuan lah, kalau ada kawan-kawan kita yang kita kenali lah, kalau ada nak bagi sedikit sumbangan, kami sangat-sangat mengharapkan lah. Kami duk kira nak cari dalam 25,000 aja. Dalam 25,000 sekarang ni dapatlah lebih kurang dalam 5-6 ribu dah. Sumbangan orang ramai tu, kita nak cari 25,000. Sebab kita nak pergi, ada 3 tempat yang kita nak pergi. Selain daripada Kampung Masilau di Kundasang, kita nak pergi juga di Kampung Bitong yang nak sebut Ustaz Nazri tadi. Dan satu lagi kita nak join venture dengan, dia panggil Pertubuhan Tarbiyah An-Nisa, perempuan lah di sana tu, ada satu NGO. Jadi kita juga hajat nak bagi sedikit sumbangan kepada mereka. Jadi insya-Allah tuan-tuan tolong ingat dan tolong bagi tahu kat kawan-kawan kita, ataupun tuan-tuan sendiri kalau nak bagi walaupun RM1-2, insya-Allah kita akan terima. Itu sedikit maklumatlah. Jadi anak nak sebut apa tuan-tuan? Masa kita sihat sebelum mati. Sebelum kita mati tuan-tuan. Jadi walaupun umur kita 60, umur kita 70, masih hidup, kita gunalah masa hidup itu untuk melakukan kebaikan. Inilah antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sabdaan Nabi yang lain dia kata, badiru bil a'mali salihah qabla an tusghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu.
Yang lain pula Nabi ada sebut kat kita, segeralah mengerjakan amal-amal soleh sebelum kamu sibuk. Buatlah kerja-kerja kebajikan sebelum kamu sibuk. Kadang-kadang dia sibuk tak menentu, tuan-tuan. Tak. Sibuk sampai tak menentu, tak tahu sibuk apa. Jadi sibuk je ni. Allahu a'lam dah. Jadi, dan adakah hubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan kamu memperbanyakkan zikrullah kepadanya. Zikrullah kepadanya, mengingati Allah dengan zikrullah. Satunya tadi disebutlah kepada kita buat amal-amal soleh. Amal soleh ni tuan-tuan sama ada dengan tenaga ataupun dengan harta benda. Kalau kita ada harta benda, kita bagi harta benda dalam bentuk harta benda. Tak ada harta benda tapi ada dalam bentuk yang lain. Ada ilmu psikologi, ada ilmu kaunseling, ada ilmu-ilmu tertentu. Maka ilmu itulah yang akan mendekatkan kita dengan Allah. Kalau ada ilmu agama, sampaikanlah walaupun satu ilmu dan sebagainya, itu diajarkanlah kepada kita. Inilah antaranya Nabi kata, bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum kamu jadi sibuk. Dan perbanyakkanlah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak berzikir ni tuan-tuan, tuan guru duk peringat selalu. Tuan guru duk ingat selalu tuan-tuan. Kita dia kata bila-bila masa saja kita boleh berzikir. Berzikir ni sama ada berzikir hati dengan berzikir lisan. Dua-dua serentak. Ataupun dia kata kita berzikir hati. Mulut tak sebut tapi hati duk sebut. Ataupun dia kata sekurang-kurang dan selekeh-lekehnya biarlah zikir lisan. Kadang kita lalai, kata duk fikir bermacam-macam tapi mulut duk sebut Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah. Tak apa juga. Jangan mulut pun tak ada, hati pun tak ada. Itu tak jadi. Yang kita nak tak apa. Yang terbaiknya lisan bersama dengan hati. Mulut sebut, hati ingat. Ataupun hati saja ingat. Kalau tak boleh juga, tak apalah, mulut ingat. Jadi, inilah antara dia suruh kita membuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa duk ingat dengan Allah, insya-Allah dia tak lalai. Insya-Allah dia tak lalai. Tapi kalau orang putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan zikrullah, maka kita takut kita mati dalam keadaan lalai. Kita mati dalam keadaan ghaflah. Kita mati dalam keadaan tidak ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Inilah antara lain yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi kata Nabi, ni'matani ma'bun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Nabi sebut, dia kata kebanyakan manusia ni dia terperdaya dalam dua nikmat. Terperdaya dalam dua nikmat. Yang pertama dia kata nikmat masa sihat dan nikmat masa lapang. Masa kita sihat tak ingat tuan-tuan. Ke hulu, ke hilir, selatan, utara, timur, barat tak ingat. Kemudian jatuh sakit baru ingat ke Allah. Kalau dah ingat ke Allah tak adil dah tuan-tuan. Tapi setengah orang apabila dia jatuh sakit tu baru dia ingat ke Allah. Ana ada satu kes di Shah Alam. Satu tempat ana dok pergi ngajar. Sebelum ni lah, belum PKP ni. Ada surau ni dia special lah. Maknanya lepas saja, selepas ngaji tu dia buatlah jamuan. Buat jamuan. Maka ustaz tak ketinggalan lah, adalah habuannya nak panggil. Jadi bakallah duduk lengkong-lengkong. Tiba-tiba satu hari tu, orang yang duduk pernah lengkong tu ada belakang, tapi ada tambahan. Maknanya sebelum ni tak nampak pun dia tu, hari tu nampak dia. Kita pun tak tanya kan. Kalau orang baru mari surau masjid jangan tanya no. Tanya tu tak mari dah lepas tu. Jangan duk tanya, tak apa, biar dia. Jangan duk tanya. Ana pun tak tanya.
Tapi tak tahu macam mana dia terasa ke macam mana tahu. Dia pun kami duduk sembang, dia berjampuk, Ustaz, dia kata, Ana minta maaf lah. Kali pertama dia kata Ana mari surau. Dia kata Ana tak tanya pun. Kali pertama dia tak mari surau. Ana boleh tengok jalan tak betul. Jalan tak betul. Rupa-rupanya dia kata dia kena stroke. Dia kena stroke. Jadi baru boleh berjalan. Jadi dia kata, Ustaz, ni jalan depan, dia tunjuklah depan surau tu. Ni jalan ni, dia kata Ana tak tahu berapa kali. Dia kata Ana duduk lalu lalang setiap hari. Kerana dia bawa taksi. Tak nak singgah, dia kata. Allah izin apabila dia kena stroke ni, masa tu dalam 2 minggu kot dia cerita tu, barulah hati tergerak nak mari surau. Dah jatuh sakit tu, tergerak di hati nak mari surau. Alhamdulillah. Ada orang yang macam tu juga. Nah, maknanya sakit tu menjadi sebab dia boleh mari surau. Nah, ramai juga orang sakit pun tak mari juga surau. Ada setengah orang sakit tu dia mari surau. Hilang-hilang sakit tu tak mari juga. Allah Allah. Allah Allah, macam-macam tuan-tuan ni. Awal-awal buka Putrajaya tu, tak apa, ni orang muda semua ni tak tahu lagi, kami orang lama. Buat Ana mari buka Putrajaya tahun 2000. Putrajaya ni buka 99 Disember. Ana mari tu masa ada duduk di KDN. Kita mari tahun 2000. Jadi dalam 2001 2002 tu ada seorang pegawai besar di Putrajaya. Dia digantung kerja kerana disyaki terlibat dengan penyelewengan. Jadi tiap-tiap waktu dia, tiap-tiap waktu ada mayang di masjid, tiap-tiap waktu ada mayang masjid, tiap-tiap waktu ada masjid. Buat Ana duduk Masjid Putra tu, ada dia, Masya Allah, kita kata orang ni. Lepas tu ada kawan-kawan kata, Ustaz, ada kes, dia kata. Tak apalah, ada kes, tak ada kes, tak apa, dia mari surau masjid lah. Alhamdulillah tuan-tuan, dekat setahun lebih Ana rasa. Lepas tu diisytiharkan bahawa kes yang disebutkan tadi dia tidak sabit, tak kena, kes dia tu tak kena. Sebut-sebut kes tak kena tu tuan-tuan, dia pun tak ada pergi mana pun tak tahu dah. Tak ada pergi masjid dah lah. Jadi ada jugalah orang yang macam tu lah. Maknanya apabila dia ada masalah, dia dekat dengan masjid. Dia tak ada masalah, hilang daripada masjid. Wallahualam lah. Mungkin dia pergi tempat lain, wallahualam. Itu di antara sebabnya. Jadi Nabi sebut 2 nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Manusia ni kita lah, termasuk kita, lupa tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama, as-sihah, masa sihat, lupa. Kecuali apabila Allah jatuhkan kita sakit, dengan sakit itu menyebabkan kita ingat balik pada Allah. Alhamdulillah. Dan yang kedua Nabi kata wal faraq. Wal faraq ni masa lapang. Nak kulu kele tak ingat juga tuan-tuan. Lupa juga dengan Allah, lupa juga dengan Al-Quran, lupa juga berzikir dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi inilah tuan-tuan, kita nak kena banyak minta dengan Allah. Nak perbanyakkan memohon dengan Allah agar Allah bagi ruang masa untuk kita berzikir kepada Allah, mengingati Allah dalam setiap waktu dan dalam setiap masa. Ini antara lain yang disebut dan dinyatakanlah kepada kita, Masya Allah. Disebut dan dinyatakanlah kepada kita, Masya Allah. Maksud terpedaya dalam 2 nikmat disebut kita, jika ia hidup dalam keadaan sihat dan banyak masa yang lapang, malangnya dia menghabiskan masa-masa itu dengan membuat kerja-kerja yang sia-sia dan amal-amal yang merugikan. Allahu Akbar. Buat bukan tak buat, tapi kerja yang tidak memberi manfaat. Dia habis masa dan sebagainya lah. Iaitu dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha-usaha dunia. Dunia, dan mengalpakan diri dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Serta dia mengabaikan melaksanakan ketaatan atau amal ta'at. Maka inilah orang yang rugi serugi-ruginya setelah mana dia mati nanti. Ini disebutlah kepada kita. Karena ia melihat dengan mata sendiri apa yang luput daripadanya dari derajat dan pangkat yang tinggi
Dan sekiranya di masa hidup dunia dahulu ia menghabiskan masa lapangnya dengan kerja-kerja amal soleh, nescaya dia akan mendapat apa yang disebut derajat dan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Sayyidina Ali, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kebanyakan manusia lalai, kelak sesudah mati barulah dia sedar. Mati baru sedar. Tak jadi tuan-tuan. Dah mati tak jadi dah. Nak minta balik dengan Allah pun tak jadi dah. Nak buat itu pun tak jadi. Semua dah tak jadi dah. Jadi bila masanya, inilah masa kita nak buat amal kita. Allahu Akbar. Seperti tuan-tuan sedia maklum dah. Tengok bagaimana mereka-mereka yang terlibat dengan banjir tu. Tengok kawan-kawan pergi, kami ahli-ahli haluan duk pergi, duk tolong mangsa-mangsa banjir tu, di ulu langatnya, di olak lempit ke ada, di belah dekat atas lengkir tu, di Seri Muda Seksyen 25-nya, di Bukit Lancung dan sebagainya, tuan-tuan. Budak-budak, masya-Allah, pakat pergi dia buat kerja, duk pergi bantuan. Yang ada tenaga, kita tak ada tenaga, tuan-tuan, kita bagi apa yang kita ada. Itu maknanya. Inilah antara yang nak menolong mereka dan nak membantu kita. Itulah ana dapat berita. Ustaz-ustaz di selatan Thailand. Ustaz-ustaz di selatan Thailand. Mereka telah berusaha buat kutipan derma melalui online ni. Ceramah online ni, bukan ceramah bersemuka, secara online. Buat kutipan, alhamdulillah mereka dapat 1 juta baht. Lebih kurang dalam 124,000. Tujuan mereka nak membantu bangsa-bangsa banjir ni. Allahu Akbar. Dia orang duduk di selatan Thailand. Orang Thailand ni tuan-tuan, ada yang kaya tapi ramai yang sederhana. Ada juga yang susah. Ada juga yang susah-susah. Tapi mereka juga sanggup untuk nak menolong dan nak membantu golongan-golongan yang ingin memerlukannya lah. Ini antara lain lah yang disebut dan dinyatakanlah kepada kita. Allahu Akbar. Dan begitulah Allah sebut dalam banyak ayat-ayatnya. Dia kata, tak kala Allah mengumpul kamu pada hari kiamat, itulah disebut hari yang apa? Hari yang paling rugi. Dan kata dia, ahli syurga tidak akan merasa kesal sama sekali, melainkan terhadap masa yang berlalu yang padanya mereka tidak menyebut nama-nama Allah. Mereka yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kata ulama. Jadi kata ulama, apa dia kata? Setelah mana mereka melihat kerugian darjat dan kenikmatan yang mana disebabkan oleh kelalaian-kelalaian yang ada pada masa itu ataupun pada masa yang lapang itu, mereka terluput, mereka tidak buat, mereka tidak beramal dengan amal-amal yang soleh. Maka begitulah mereka yang menghabiskan masanya, maknanya masa sihat dan juga masa lapang itu dengan mengajarkan berbagai-bagai maksiat terhadap Allah dan juga menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masa tak berzikir, tapi sebaliknya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang anda rasa boleh kita sama-sama renunglah. Kita tengok diri kita, kita tengok balik diri-diri kita, supaya masa kita ni dah panjang. Anda dah sebut tadi umur kita 60 lebih. Maknanya 60 lebih ni maknanya orang yang dah duk menanti, maknanya masuk senarai. Yang Nabi sebut adalah umri ummati baina sittin ila sab'in. Umur umat aku, kata Nabi, 60 ke 70. 60 lebih sikit ataupun 70 lebih. Jadi maknanya oleh kerana kita dah berada dalam senarai menunggu, maka kita persiapkanlah diri kita. Nak siap apa? Nak siap dengan amal-amal kebajikan dan amal-amal yang soleh.
amal-amal kebajikan dan juga amal-amal yang soleh ini. Inilah antara lain yang dia suruh kita ambil perhatian lah. Dia suruh ambil perhatian. Dan kata dia, mungkin dia kata kita terpedaya, yang dimaksudkan itu seseorang yang tidak dapat mengucapkan ataupun mengecap ataupun merasai nikmat sihat dan masa lapang. Ini satu hal, tuan-tuan. Allah bagi masa, tapi dia tidak pernah merasai kenikmatan masa yang Allah bagi. Maknanya Allah bagi masa sama ya. Tapi orang yang paling sibuk seumur, tuan-tuan. Hari bekerja pun dia bekerja, ujung minggu dia bekerja, sampai nak duduk dengan masyarakat tak ada. Amai kan? Hari yang bekerja tu tak apalah bekerja kan. Hari yang rehat, hari apa kita kata hujung minggu pun dia tak sempat nak duduk dengan masyarakat. Jadi nak buat apa tentang hidup ni? Nak buat apa? Kalau kita nak hidup ni sekadar nak cari makan saja. Sudahlah nak cari makan, dia bagi tahu Ustaz minta maaf lah tak sempat nak makan. Kan pelik kan? Nak cari makan sampai tak sempat nak makan. Kan pelik tu. Itu hakikatnya. Itu hakikatnya, tuan-tuan. Allahu Akbar, masya-Allah. Ini antara benda yang ana rasa perlu kita ambil perhatian bersamalah. Kita ambil perhatian. Nak cari makan, biarlah sempat makan. Masa yang ada, kita bahagikan, kata ulama. Ada masa kita beribadah kepada Allah, kata Imam Ghazali. Ada masa kita mencari nafkah. Ada masa kita bersama-sama dengan ahli keluarga. Ada masa kita bersama-sama dengan masyarakat. Kan cantik kan tu? Masa kita ibadat, ya silakan ibadat kita. Hari yang mencari nafkah, silakan. Hari bersama anak isteri, Allahu Akbar, teruskan. Ni duk cari makan sampai nak dengan anak isteri pun tak sempat, tuan-tuan. Ada tak sempat. Sibuk. Dengan masyarakat tak tahu. Duduk kat mana, tuan? Duduk kat sadri. Sadri kan? Kita sadri ni, alhamdulillah. Tak nampak pun Allah sibuk, tuan. Jawapan sibuk. Nak buat apa, tuan? Kita bagi tahu kawan-kawan kita, kalau dah tak sempat nak bermasyarakat, apa guna hidup, tuan-tuan? Sebab hidup kita nak kena bermasyarakat. Bukan kita nak hidup seorang, kita nak hidup bermasyarakat. Allahu Akbar. Cara nak bermasyarakat ni yang terbaik ni lah. Kalau dah duduk 10 tahun tak pernah jijak kaki ke surau, nak buat apa? Kasar sikit lah. Kasar sikit lah tu. Nak buat apa, tuan-tuan? Ada orang duduk Putrajaya ni cerita macam-macam, semua pergi belakang. Yang tak pergi satu je, surau dengan masjid. Cerita belakang. Cerita Turki, dia kata pergi Turki, pergi 7 negara, sebut Thailand apa, semua pergi belakang. Yang tak pergi apa dia? Surau masjid. La ilaha illallah. Buat apa tak? Tak jadilah. Tak jadi kalau macam tu. Kerana inilah tempat yang menenangkan kita. Inilah tempat yang menghilangkan stres kita. Inilah tempat untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Satu hari, tuan-tuan, seorang sahabat, dia tanya di kalangan sahabat-sahabat, siapa yang boleh bantu dia. Dia dalam keadaan stres, dalam keadaan tension. Jadi sahabat-sahabat kata, kamu pergilah jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni mana seorang sahabat yang hebat lah. Pergi jumpa dengan dia. Dia pun cerita yang dia hanya stres, dia hanya tension, bermacam-macam lah. Orang tension ni tak tahulah macam mana, anak pun tak tahu. Azan kan? Ya, bagi laluan azan, insya-Allah. InsyaAllah kita bagi laluan azan, insya-Allah. Bismillah. Allah.
Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada yang nak minta izin untuk nak sambung sikit lagi nak habiskan insya-Allah. Jadi inilah sebenarnya perjalanan hidup kita. Inilah perjalanan hidup kita. Yang ana rasa hidup ni tidak ada nilai kecuali apabila kita duduk di atas landasan syarak. Kita duduk di atas landasan iman dan takwa kepada Allah. Inilah antara yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baitulah Nabi sebut, al-mu'min qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if wa fi kulli khair. Nabi ada sebut orang mukmin yang kuat lebih diutamakan dan lebih dikasihi oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Sebab orang sihat ni dia boleh buat banyak kerja, tapi orang yang sakit ni dia tak boleh buat kerja. Tapi kalau dia duduk pernah buat kerja, tiba-tiba dia jatuh sakit, dia tak boleh buat kerja kebajikan, Allah akan bagi juga ke dia. Tapi kalau dia tak pernah buat, maka tak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itulah kata dia, hendaklah kita pelihara, kita pakat-pakat jaga segala perkara yang dikatakan mendatangkan manfaat kepada kita. Apa saja tuan-tuan yang boleh mendatangkan manfaat, boleh mendatangkan kebaikan. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan jangan lupa, mintalah pertolongan dengan Allah, mintalah bantuan dengan Allah tanpa kita malas. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Minta dengan Allah, ya Allah, jauhlah kami daripada sifat malas, sifat pengecut, sifat bakhil, sifat kedekut dan sebagainya. Kita minta dengan Allah. Kita minta selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Allah akan bagi. Allah akan bagi. Maka inilah kata Imam Haddad, pada pendapat aku, jikalau ia biasa disebutkan oleh orang malas yang tidak berupaya, sentiasa meluputkan ataupun meninggalkan amal, padahal ia boleh mengerjakan, disebabkan oleh sikap tidak kuasa dan malas itu, ataupun ia suka bergantung atas daya upaya dan kekuatannya, ataupun kata dia usaha dan tipu daya, ia mengira bahawa ia akan terhormat. Karena apa? Karena dia cakap pandai dan nak mengelak diri di apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam nak melaksanakan kerja-kerja kebajikan ni, kata orang, jangan tunggu kaya baru nak derma, jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Jadi apa yang kita ada sikit, kita bagi sikit. Jangan duk tunggu sihat elok baru nak buat amal ibadat. Kita boleh buat, kita buat tuan-tuan. Nak tunggu sihat macam mana? Umur 60 lebih dah. Nak tunggu macam mana tuan-tuan? Kadang-kadang sakit pinggang, kadang-kadang sakit lutut, kadang-kadang umur sakit belakang. Tapi tak apa, boleh mari kat masjid ni asal sihat. Itu tak apa tuan-tuan. Duduk di rumah sakit belakang tuan-tuan. Kejap-kejap sakit pinggang, sakit yang sakit kronik, saya selalu cerita lah. Tak ada orang yang umur 60 lebih ni yang tak ada penyakit. Orang yang umur 60 lebih ni, ana yakin sungguhlah 99.9-nya ada penyakit belakang. Tak tahulah penyakit apanya, tapi ada lah. Ada seorang sahabat tu, dia kata, alhamdulillah, dia kata, ana lepas penyakit, lepas apa pencen ni tak sakit.
Duduk 2-3 hari pergi cek, tengok darah begini aja naik. Hendak BP-nya melambung begini. Jangan tuan-tuan. Nah, jadi kita ni kena ada penyakit-penyakit tu. Jadi penyakit tu kita sadar kira lah. Kita kena jaga penyakit, tapi dalam masa sama jangan duk tunggu nasihat. Sihat baru nak buat tak. Kita akan buat semampu yang boleh. Sebab itu dia ada hukum dalam fiqh ni, hukum azimah dan hukum rukhsah. Azimah ni benda yang boleh kita sihat buat seperti elok, seperti biasa. Tapi mari masa tak sihat, nak sembahyang berdiri tak boleh duduk. Tak boleh nak duduk, baring. Begitulah yang disusun atur kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulannya, ana nak sebut untuk nak ingatkan diri ana di bawah tajuk segera melakukan ketaatan. Badiru, kata dia, badiru bil a'mali salihah. Marilah kita pakat-pakat segerakan melakukan ketaatan. Wala taqsiru, jangan kita duk tangguh. Jangan kita duk cari alasan-alasan. Kita terus melaksanakannya, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan tergolong dalam golongan mereka-mereka yang mendapat petunjuk dan hidayah Allah, dan kita akan balik berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kita dan kita ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itulah sedikit yang dapat kita kongsikan bersama pada malam ini. Jadi anda minta maaf dengan tuan-tuan seandainya apa yang anda sampaikan ini tidak kesampaian. Nah, anda dah sampai dah tapi tak sampai juga. Anda minta maaf. Ataupun tak masuk line. Ada orang kata tak masuk line. Ustaz tak masuk line, anda panggil. Nah, itulah kemampuan yang ada pada anda, tapi anda tetap mengharapkan bahawa Allah akan memberi pertolongan, memberi kepahaman, dan Allah membimbing kita ke jalan yang benar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.